Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Bagi mereka yang baru sampai, thank you so much sebab sudi klik. Bagi mereka yang baru subscribe, thank you so much juga. Bagi mereka yang dah lama subscribe, here's another one for you. And thank you sebab sudi menanti video-video aku dengan setianya. So pada hari ini aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timber, alright, kerana sponsor video ini dan dia ada bagi giveaway menarik guys. Kau tahu tak Timber tu apa? Ini dia. Timber ni adalah satu company yang buat custom wood casing untuk telefon pintar korang. Skema gila telefon pintar kan. So kat sini kat tangan aku ni ada dua casing, dua casing iPhone 12. Kejap aku tunjuk korang. Aku memang suka gila. Aku dah pakai ni lama gila tu. Aku dah pakai sejak tahun 2019 lagi. Nanti aku tunjuk korang kejap Apa yang aku suka sangat dekat casing ni, kita unbox sikit. Jom. Apa yang special kat wood casing ni adalah ianya akan unik. Alright, urat-urat kayu ni semua tidak akan sama. Dan yang kat tangan aku sekarang ni wood campur dengan TPU. Ni ada macam plastik lah, getah lah. So korang masuk korang punya phone akan cantik, akan fitting elok. Ni lagi special, full wood. Eksklusif. Ini cantik. Cantik gila weh. Ini cherry tak silap aku, cherry wood. Dia macam gelap-gelap sikit gambar dia kan. Lepas tu ni logo aku. Alright, Marjans TV. Macam biasa, kalau ada sponsor dekat aku punya video, maka adalah giveaway. Cara untuk memenangi giveaway casing-casing ini mudah sahaja. Aku ingin pilih 5 pemenang. Apa yang korang perlu buat adalah korang pergi ke Instagram Timber. Ada link kat bawah. This is Timber. Korang pergi dekat sana, cari posting yang ada muka aku. Kat situ korang tag 3 kawan korang dan korang tulis, "Bang, saya nak menang." Mudah saja. Tarikh tutupnya aku akan umum pemenang pada Isnin hadapan. Bila tu Isnin hadapan? Pada 18 Oktober. 18 Oktober aku akan umumkan pemenangnya dekat Instagram aku. Jadi guys, jangan lupa korang cari posting yang ada muka aku, korang tag 3 kawan korang dekat bahagian komen, dan juga jangan lupa tulis "saya nak menang." Let's dive into the video. So guys, pada hari ini aku nak bercerita tentang Squid Game. Squid Game lagi sekali. Tetapi bukan aku nak kutuk, aku nak bash Squid Game ataupun apa-apa meripik pasal Squid Game. Aku hanya cuma nak share dengan korang teori-teori ataupun dikatakan hidden message, ataupun dikatakan macam mungkin the backstory yang tak ramai tahu, ataupun cerita-cerita kisah-kisah yang di mana pengarah Squid Game itu cuba nak sampaikan tanpa cuba sampaikan. Faham tak maksud aku? Dia macam nak bagi hint-hint, tetapi dia bagi secara senyap-senyap ataupun subliminal tanpa kita sedari. Apabila korang tengok video ni, korang akan sedarlah, fahamlah apa benda yang aku ingin sampaikan itu. Jom, let's go into the first theory guys. Jadi, teori yang pertama adalah mengenai orang tua itu, 001. Pakcik itu dikatakan adalah seorang yang jahat. Dia daripada mula actually dia dah jahat dah. Kenapa ada teori mengatakan bahawa orang pakcik itu adalah jahat? Adalah kerana mula-mula ramai yang tak perasan dan mungkin tak rasa macam orang tua ni jahat. Tetapi lepas kita tengok apa benda yang berlaku, sebagai contoh, daripada game yang pertama, the green light red light tu, dia lah adalah salah satu orang yang actually yang tak didetect oleh robot itu. Dia mungkin telah diprogramkan ke apa benda ke untuk tidak didetect oleh patung itu. The early stage of the movie, ada scene di mana bahawa ada VIP tu buka topeng tau, dan kita boleh dapat tangan topeng yang buka itu tangan orang tua. Dan dikatakan juga, teori ini mengatakan bahawa tangan itu adalah tangan orang tua 001 itu. Hidden message ataupun fakta seterusnya yang ada kat dalam movie ini adalah, mungkin ramai dah tahu pasal ni lah, di dalam series ini player itu sering macam tertanya-tanya apa next. Alright, game apa yang seterusnya. Tetapi kalau mereka sedar, game-game yang seterusnya telah pun ada dekat dalam dorong punya bilik tu. Kalau korang tengok dekat belakang katil tu ada dinding-dinding, betul tak? Dalam kat dinding-dinding tu ada lukisan, dan lukisan tu, setiap lukisan tu ada menunjukkan game-game seterusnya. Tanpa kita sedar dan tanpa juga orang-orang dalam game tu sedar juga. Teori seterusnya adalah mengenai pekerja-pekerja yang dekat Squid Game tu, yang pakai baju merah dengan topi, ada logo SPS4 apa semua tu kan. Teori dia mengatakan bahawa kita tak pernah tahu ataupun sedar tentang bagaimana pekerja-pekerja ini dipilih, bagaimana pekerja-pekerja itu direkrut dan sebagainya. Dan ada teori mengatakan bahawa, korang ingat tak masa mula-mula game di mana hero tu main dekat train station tu, ada orang offer dia kan, hero tu kena pilih sama ada biru ataupun merah. Dan ingat tak apa yang dipilih oleh hero tu? Hero tu pilih warna biru. Dan teori mengatakan bahawa jika dia memilih merah, dan dia akan bangun dan akan main game itu sebagai seorang pekerja, bukan seorang player yang main game yang pakai baju hijau tu lah. Kalau korang nak tahu, orang yang bekerja juga adalah orang-orang yang ada hutang, ada isu dan sebagainya.
kemudiannya so actually permainan ni dia both side tau. Ada yang bermain, ada yang juga bekerja. Teori seterusnya adalah mengenai dengan orang tua tu juga, dengan juga Gion, hero tu lah. Teori ini mengatakan bahawa kalau korang sedar, Gion ni dengan pakcik ni, dengan orang tua ni 001 tu begitu rapat tau. Dia macam ada chemistry, memang share benda yang sama, dia bercakap semua pun memang kesenang cerita diorang ni memang akrab lah. Teori mengatakan bahawa orang tua itu adalah actually bapa kepada Gion ini. Ada beberapa scene ataupun fakta yang menyokong teori ini, dan antaranya ialah first of all, masa ketika episod ketiga tak silap aku, Gion tanya susu, kan dia dapat susu dan sebagainya kan, orang tu bagi susu putih dan katalah ada tak coklat mah, sebab hero ni kata dia ada isu dengan susu putih ni sebagainya, dia allergic apa benda tu semua tak. Dan kemudian dia pakcik tu cakap kat dia, pakcik tu cakap dia, I bet you masa kecil masih get spank a lot, mesti kena pukul banyak ni, kena rotan banyak benda sebab degil apa benda semua lah. Gion pun cakap lah, macam mana you tahu, how do you know, you just like my son lah, cerita macam perangai kau ni sama dia macam anak aku dulu. Kat situ pakcik tu dah bagi hint sikit-sikit dah. Dan kemudiannya ada scene ketika di mana time main guli tu, korang ingat tak masa episod yang dia main guli tu, dia masuk dekat scene tu, dia masuk dekat kawasan game tu, pakcik tu cakap, this place reminds me of the place that I used to live in. Lepas tu Gion pun cakap benda sama. Betul lah, benda ni macam tempat ni memang remindkan aku tempat aku membesar, aku dilahirkan. So did I. And then when the old man starts to lose his memory, he asks Gion, what day is it? Dan masa ketika dia nak main game tu apa semua tu, tiba-tiba lelaki tu tiba-tiba pakcik tu macam dia ternyanyuk sikit, hilang ingatan semua macam tu lah. Dan dia tanya Gion, hari ni hari apa, berapa hari bulan? Lepas tu dia tanya Gion, adakah is this today 24th, adakah hari ni 24 April? Sebab dia kata lagi 2 hari adalah hari jadi anak dia. Dan korang perasan tak, bilakah hari jadi hero tu ataupun Gion tu punya birthday? Kalau korang nak tahu, birthday dia adalah 26 hari bulan. Kalau korang pergi balik masa episod yang di mana dia nak cocok duit pakai ATM card mak dia, and dia try key in pin number tu gunakan birthday dia, 26 of April. Kalau ikut pada cerita pakcik tu balik, dia kata is it today the 24th, sebab in a couple of days is my son punya birthday. Maksudnya 24 bulan and couple of days, 2 hari selepas itu 26. Kemudian teori seterusnya adalah berkaitan dengan worker tu juga. Tadi aku ada cakap kan pasal macam kalau orang tu pilih kad warna biru, kalau dia ambil kad warna merah, dia jadi pekerja. Actually ada teori selain daripada itu juga. Teori mengatakan bahawa orang-orang yang bekerja itu adalah actually past winner yang sebelum ini. Kalau kita faham, sekarang punya player adalah mereka-mereka yang dalam hutang. Mereka ada susah masalah kewangan sebab berjudi, gamble dan sebagainya. Sebab itulah mereka dipilih untuk join game ini. Dan ada juga teori mengatakan bahawa kemungkinan past winner tu yang dapat duit banyak semua tu, mereka telah belanjakan duit mereka ke arah hutang, ke arah judi dan sebagainya, dan mereka sekarang berhutang sekali lagi, dan mereka diberi peluang untuk join game ini, tapi bukan sebagai player tetapi sebagai pekerja. Kenapa? It's all about fairness. Jadi mereka tak adil lah bagi mereka yang dah menang, dah tahu game apa semua untuk join game. So teori mengatakan bahawa mereka tu adalah actually past winner. Kalau korang tengok dekat pekerja-pekerja dia, memang ada yang tua, ada yang muda, sama macam player-player Squid Game tu. Teori seterusnya adalah mengenai Squid Game untuk season kedua. Menurut CEO of Netflix, dia mengatakan bahawa actually Squid Game ni adalah series yang paling hot yang Netflix pernah ada. Oleh kerana itu, kebaran kalian untuk ada season 2 itu sangat-sangat tinggi, guys. Ada yang teori mengatakan Squid Game season kedua adalah di mana Squid Game akan mula expand luar daripada Korea. Kalau korang perasan, masa episod VIP tu, memang ada salah satu VIP tu kata the contest in Korea are the best. Dia sendiri cakap tau, dia kata macam dia mengatakan bahawa kontes ataupun game dekat Korea ini adalah yang paling best. Ini bermakna apa, guys? Ini bermakna ada actually game macam Squid Game ni di luar Korea yang dia telah tahu dan dia telah attend dan dia telah nampak sendiri. Dan menurut pengalaman dia, yang dekat Korea ni adalah yang paling best. Jadi teori ni mengatakan bahawa dekat negara lain nama dia lain. Contohnya kalau dekat Amerika Syarikat, nama game itu adalah Hunger Games, dan dekat Jepun pula nama dia Alice in the Borderland. Jadi guys, industri game ni bukan ada dekat Korea saja, bukan Squid Game saja, malah ada dekat luar-luar negara juga. Dan teori mengatakan bahawa season kedua kemungkinan mereka akan satukan hero-hero ataupun pemenang-pemenang Hunger Games, pemenang-pemenang Alice in the Borderland dan juga pemenang Squid Game untuk disatukan dalam satu game yang baru. Gempak tak? Okay guys, teori seterusnya adalah mengenai dengan orang tua tu sekali lagi, 001 tu. Ada teori mengatakan bahawa orang tua ni adalah actually orang di sebalik game tu tau. Orang macam orang penting jugalah. Dan tujuan dia ada dekat dalam game tu adalah untuk macam test orang tau. Kalau korang perasan, ada satu part tu di mana scene di mana orang tua tu terkencing. Ada scene kalau korang tengok tu betul, ada scene masa dia baring tu kan, dia takut nak keluar tu sebab dia terkencing dalam seluar dia kat atas katil tu kan. Kau tahu ada botol sebelah dia tau, dan botol tu adalah actually dah kosong dah, tak ada air.
dan dia nak tengok Gion tu tolong dia ke tak. So jadi Gion tolonglah dia, bagi dia sweater dia untuk tutup bontot dia apa semua sebab nampak basah kan. Dan kemudian sama juga benda yang sama yang dia test kat Gion masa dekat permainan guli tu, test macam tu semua supaya hero ni tolong dia. Dan ada scene di mana mereka tengah bergaduh apa benda semua, dan orang tua tu naik dekat tempat katil apa semua paling atas tu, dan dia jerit dan orang yang mastermind game tu yang pakai topeng tu, dia nampak benda tu dan dia tahu orang tu dalam ketakutan, dan dia stop the fight apa benda semua tau. Ini seolah-olah menunjukkan macam orang tu macam ada benda kepentingan juga tau. Dia tu macam ada something yang relatable dengan game itu, dan dia macam orang penting lah, dan dia bukan orang-orang biasa. So actually banyaklah perkara-perkara yang si orang tua tu buat yang macam sketchy sikit dan macam funny, menyebabkan orang menyatakan bahawa orang tua tu actually bukan player dan actually adalah pekerja juga, dan juga adalah salah seorang yang dalam game tu, orang kuat game tu yang untuk test, untuk uji orang-orang yang dalam tu. So itulah teori-teorinya. Jadi guys, apa yang aku sampaikan ini adalah mungkin macam just a teori dan juga benda-benda yang hidden sikit, benda-benda yang orang tak perasan ketika tengok dan sebagainya, dan mungkin banyak lagi benda actually yang ada. Cuma lah, ini adalah salah satunya. Kalau korang tahu lagi, korang share dekat ruangan komen kat bawah. Alright, this movie is just for fun sake, for enjoyment, for entertainment. Dan yeah, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Take care guys. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.